This year has been an exciting time for us. A project of 4, we have groomed into 100 students. Apa yang anda dapat saksikan tadi adalah satu program, itu adalah namanya program TTAP, iaitu untuk develop ataupun membangunkan engineer generasi muda dalam bidang sukan permotoran. Jadi untuk slot pada kali ini kita akan berkongsi kepada anda, ini berkaitan dengan sukan permotoran negara. Kita nak tengok apakah situasinya yang berlaku di Malaysia sekarang, sejauh manakah kita mampu untuk pergi dengan lebih jauh. Kita sudah pun ada track yang orang kata level international level lah, SIC, iaitu Sepang International Circuit. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, saya bersama dengan Encik Jazman Jaafar, iaitu ahli Lembaga Pengarah Litar Antarabangsa Sepang SIC, dan juga pelumba 4 roda negara, dan juga salah seorang tenaga untuk menjayakan program TTAP sebentar saja. Tadi yang kita dapat lihat sedikit sedutannya. Baiklah, Jazman, mungkin boleh terangkan sejarah karier Jazman dalam sukan permotoran negara ini. Saya terima kasih Ridwan. Saya telah dalam bidang sukan permotoran ini selama 23 tahun, bermula umur 6 tahun di bidang go-kart. Dan saya masuk dalam program bakat Petronas selama 8 tahun. Itu yang saya berlumba di peringkat antarabangsa, dari F4, F3, F2, dan juga development driver untuk Mercedes AMG Petronas lah. So sekarang saya berlumba di World GT Challenge bersama pasukan 888 Johor Racing, dan saya juga sebagai ahli lembaga pengarah SIC. So sudah selama 23 tahun lah dalam bidang ni. Jadi 23 tahun itu bukan waktu yang pendek. Di mata Jazman sendiri, apakah keunikan sukan permotoran ini? Sukan permotoran ini, kalau kita dapat lihat sendiri, ada 4 roda, ada juga 2 roda, dan juga ada e-sport. Boleh dikatakan sebagai sukan permotoran. Apa keunikan di mata Jazman? Sebagai peminat, kalau pergi event tu kan selalu nampak kereta-kereta yang unik, motor-motor yang berbunyi hebat. Tapi untuk pendapat saya, dalam pengalaman saya adalah dari peringkat teknologi dia. Sebab kan sukan pemotoran ni, teknologi kebanyakan develop dalam jangka masa 4-5 tahun ahead before production. So dia adalah salah satu platform yang digunakan untuk membangunkan development kereta dan motor dari segi efisiensi, dari segi talent development, dari segi event dan sebagainya. So dia keseluruhannya, kesinambungan daripada segi development adalah platform yang paling tertinggi lah. Sebelum kita pergi kepada penglibatan Jazman dalam sukan permotoran negara, khususnya untuk develop generasi muda ini, apakah ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang pelumba? Yang saya faham, fitness mesti ada. Walaupun hanya memandu kereta, nak tak nak fitness kena ada. Selain daripada itu, apa lagi Jazman? Disiplin adalah salah satu aspek, dan pengetahuan engineering kepada kereta. Kadang-kadang kita tengok pelumba ni dia ingat sekadar bawa je kereta tu, tapi dari segi set up, dari segi engineering development, itu yang paling mustahak. Dan saya, dalam pengalaman saya, banyak saya nampak program pembangunan untuk pelumba dan rider sahaja. Tapi kebanyakan telah pun terlupa generasi-generasi muda yang hendak menjadi jurutera dan technician kepada tim, itu sepatutnya dibangunkan sekali. Okey. Dan tadi di awal slot kita dapat melihat sedikit sedutan daripada program TTAP. Apakah itu program TTAP dan apakah perkembangannya sehingga sekarang? TTAP adalah Technology Transfer Apprenticeship Program dalam bahasa Inggeris, program pemindahan teknologi apprentice yang kami dibangunkan semenjak 2019. Tapi sebabkan COVID 2020 dengan 2021 telah terjejas development program, tapi kami telah buat satu pilot tahun lepas dengan 4 bakat yang kami telah letakkan dengan pasukan Jota di United Kingdom selama 7 bulan di peringkat antarabangsa, iaitu FIA World Endurance Championship. So mereka telah pun pulang dengan pengalaman, dengan ilmu-ilmu yang mereka dibangunkan,
dan sekarang mereka bekerja bersama Marilah, agensi di bawah MITI. So tahun ini tahun kedua kami telah membesarkan program tersebut dan pilih seramai 95 bakat. Bakat Bumi Putra, dan sebabkan program ini pun telah dibesar, kami diberi sokongan daripada KBS dan juga Yayasan Peneraju untuk upliftkan bakat mereka dan membimbingkan mereka ke dunia sukan pemotoran. Dan kebanyakan bakat-bakat kami tak tahu hala tuju mana yang betul. So kami akan menunjukkan mereka ini adalah salah satu jambatan untuk mereka untuk karier kerjaya mereka. Adakah fokus kepada bakat-bakat ini hanya tertumpu kepada kebolehan kejuruteraan semata-mata, ataupun adakah mereka juga diberi peluang untuk belajar menjadi seorang pelumba? Pelumba boleh dalam segi basic, tapi dalam jangka masa 6-7 bulan tu setiap bulan di departmen-departmen lain. So katakan dari segi menjaga tayar, dari segi management, team management, aerodynamic, set up suspension dan sebagainya. So kami pushkan segala kalender tu sebanyak racing yang kita boleh memberikan mereka exposure, dan daripada factory untuk macam mana nak enhancekan R&D development. So itu yang ilmu yang mereka akan balik. Maksudnya fokus kita adalah untuk mencari generasi muda daripada orang tempatan untuk menjadi jurutera kepada sukan kita sendiri. Betul. Maksudnya energi kepakaran peralihan kepakaran itu daripada luar masuk ke dalam Malaysia untuk generasi muda. Siapa mereka ini? Daripada mana? Adakah intake itu datang daripada pelajar-pelajar SPM ataupun mereka sudah perlu ada diploma ataupun apa sahaja asas? Tahun pertama kami buat fresh graduate. Kita ada 2 daripada UTM, seorang daripada Universiti Putra Malaysia, dan tetapi tahun kedua ni kami nak push bakat-bakat daripada segi vocational, TVET. Sebabkan TVET skill ni tidak beri tumpuan daripada segi otomotif dengan sukan pemotoran. Mereka adalah salah satu, saya panggil hidden gem, yang kami telah pun dibangunkan dan mereka pun boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Tapi yang paling mustahak dalam program kami pun adalah sebabkan nak pergi peringkat antarabangsa adalah bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris adalah salah satu komunikasi dengan engineer-engineer di peringkat antarabangsa. So itu adalah salah satu dalam silibus kami yang kami hendakkan push mereka lah. Dan ini akan membangunkan jumlah pekerjaan dalam sukan pemotoran jika dibandingkan dengan sekali industri otomotif. Maksudnya talent-talent yang telah pun dilahirkan di peringkat universiti yang mereka ada ijazah dalam kejuruteraan mekanikal otomotif dan sebagainya boleh berpeluang untuk menjadi salah seorang pakar melalui program TTAP inilah. Betul. Okey, kalau itu kita melihat perspektif untuk kita membangunkan talent dari aspek kejuruteraan dan juga kepakaran kereta itu sendiri. Bagaimana perlu talent, pembangunan talent ataupun bakat dari aspek pelumba itu sendiri. Bagaimana generasi muda kita sekarang? Okey, so dari segi dua roda telah sebabkan dia ikut dari hala tuju where's the end goal kan. Macam dua roda kami tahu semua nak masuk ke peringkat MotoGP seperti Hafiz Syarin. Hafiz Syarin adalah salah satu produk yang dari program bakat Petronas dan sokongan SIC dia dapat sampai ke pihak di tahap the first level lah. So sebabkan Hafiz Syarin telah adalah satu-satu produk, so di bawah Akar Umbi telah dibangunkan program seperti SIC Mini GP, program Wira KBS dan sebagainya. So dia macam salah satu pilar yang telah konkret untuk membangunkan bakat dari segi dua roda. Dari segi empat roda, dari peringkat Akar Umbi telah pun ada MSF dan Saga Cup dan sebagainya. Tapi hala tuju sebabkan kami pun tak ada Formula 1 lagi sebabkan kos yang agak tinggi. Tapi empat roda ada disiplin-disiplin lain seperti perlumbaan endurance. Endurance adalah 6 jam, 12 jam, 24 jam. Tapi dia ada sprint juga. Untuk endurance itu di lita juga? Di lita juga. 6 jam di lita? Betul. So dia ada 3 pelumba dalam satu pasukan. Dalam setiap pit stop tu dia akan tukar driver lah. So itu adalah salah satu disiplin. Lagi satu disiplin macam F1 adalah sprint. So dia ada sprint F1, ada GT World Challenge, ada Super GT dan sebagainya. So hala tuju untuk bakat-bakat ni semua at the end of the day adalah
hendak berlumba dengan tim yang profesional dan manufacturer seperti Porsche, Ferrari atau mana-mana yang telah dipilih untuk platform untuk masa depan lah. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang dibuka di SIC ini untuk menyemarakkan lagi penggunaan litar SIC? Kita tak nak jadi projek Gajah Putih dan sebagainya. Bagaimana di SIC? Sekarang sebabkan alhamdulillah di program pemulihan untuk SIC, so track agak pack lah sekarang dengan event-event. Dari segi track day, MotoGP pun telah pulang daripada 2019 dan itu adalah kami punya anchor event 2019. Tiket sold pun sebanyak 140,000 dan insyaAllah tahun depan dengan event-event World GT akan pulang balik dan kebanyakan international two-wheel event juga akan dipulang lah. So ini adalah an exciting time untuk Sepang dan baru 3 bulan lepas SIC telah membangunkan satu facility bernamanya Driving Experience Center. Ini adalah untuk partnership bersama manufacturer dan juga driving training untuk pembawa lori atau pembawa bakat yang sebelum dapat lesen untuk car control dan sebagainya. So ia adalah satu fasiliti yang ada sahaja di Asia Tenggara. Okey, itu saja sedikit perkembangan kepada anda mengenai sukan permotoran negara dan juga apa yang anda boleh lakukan di SIC dan juga bagaimanakah negara kita cuba untuk develop ataupun membangunkan bakat-bakat yang ada khususnya dalam bidang engineering dan juga pelumba itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Jazman Jaafar, iaitu ahli lembaga pengarah litar antarabangsa Sepang SIC dan juga merupakan pelumba 4 roda negara. Terima kasih banyak-banyak Encik Jazman. Dan sekarang kita akan sediakan satu pakej kepada